Dia ada 5 tapi tambahan. So 6 lah, ada 6. 5 tadi apa? Yang pertama bismillah, yang kedua basuh tangan, yang ketiga wuduk, yang keempat usap ataupun gosok badan sebelum mandi. Yang kelima mualat, berterusan. Mandi itu berterusan. Dan yang keenam mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Panggil sebagai contoh. Mak panggil. Ataupun apa-apalah. Tiba-tiba rumah terbakar sebagai contoh. Kena lari keluar rumah. Tak, mandi tak siap lagi ni. Baru mandi bawah je. Baru basuh bawah je. Baru basuh senjak, basuh bawah. Yang atas tak selesai lagi. Tak mandi lagi. Jadi, boleh keluar dan carilah tempat mana-mana yang boleh sambung mandi, sambung. Dia tak diwajibkan untuk mualat. Apa maksud mualat? Berterusan mandi tersebut. Tapi buat apa nak tangguh-tangguh? Mudah cerita, habiskanlah sekali jalan. Sekali jalan. Dah kata pun mandi. Habiskan mandi. Jangan mandi tak habis. Kemudian dalam kitab Idaman Penuntut ditambah satu lagi rukun mandi wajib. Okey? Dalam kitab Idaman Penuntut, bukan kitab ni, dia tambah. Dia Ustaz Muhadir ni dia tambah sikit. Dalam kitab Idaman Penuntut, apa rukun mandi wajib? Yang ketiga, yang pertama tadi niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan, dan yang ketiga menurut kitab Idaman Penuntut ini ialah menghilangkan najis yang ada pada badan terlebih dahulu. So, sebelum mandi tu, berak dulu. Sebelum mandi, kencing dulu. Keluarkan semua najis yang ada dalam badan. Setakat yang boleh keluar lah. Tak payah nak korek buntut. Tak payah. Setakat yang boleh keluar, keluar. Keluar. Sebelum mandi, najis wajib dihilangkan dulu. Kemudian mandilah, barulah mandi wajib. Ini bermakna 2 kali basuh. Ini ialah pendapat Imam Ar-Rafi'i. Mengikut Imam An-Nawawi, cukup sekali basuh dan mandi sahaja. Itu tambahanlah. Tapi mudah, kita rukun 2 je. Tapi nak buat yang ketiga ni, laka nak ahsan. Alang-alang nak mandi kan, beraklah sekali, kencing lah sekali. Buang semua siap-siap. Lepas tu niat mandi wajib. Kemudian, itu rukun. Kemudian ada perkara-perkara sunat. Dia sembang pula perkara-perkara sunat mandi wajib. Perkara-perkara sunat mandi wajib ada 5 perkara. Ada 5 sunat mandi wajib. Yang pertama apa? Yang pertama membaca basmalah. Baca bismillah ketika hendak berniat. Sebelum niat tu, sebelum baca nawai itu, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mandi dalam bilik air lah. Kalau mandi dalam tandas, mandi dalam tandas, keluar kejap tandas. Pergi depan pintu, niat dulu. Itu Allah. Nak baca bismillah. Yang sebut nama Allah dalam tandas, tu adabnya. Dalam adabnya. Okey. Tasmiyah membaca basmalah ketika hendak berniat, iaitu dengan niat zikir atau mutlak saja. Ini adalah kias kepada wuduk. So, baca bismillah. Contohnya yang kedua, membasuh kedua tangan sebelum masukkan ke dalam tempat air. So yang kedua, sebelum nak start mandi, basuh tangan dulu. Kenapa basuh tangan? Samalah macam wuduk. Sebab tangan ni yang akan basuh anggota badan yang lain. Jadi bersihkan anggota yang nak basuh ni dulu. Ni 2 tangan ni kena basuh dulu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wuduk. Sunat sebelum mandi, wuduk dulu. Wuduk dulu. Sebelum mandi junub. Ini sunat. Buat benda yang sunat dapat pahala. Yang keempat, mengusap-ngusap atau menggosok-gosok tangan pada seluruh badan. Selap dulu, gosok badan, usap badan. Nak mandi kan? Nak mandi. Lap badan. Macam manjakan diri sekejap. Macam itulah. Gosok badan. Gosok badan. Gosok muka. Kejap lagi nak mandi ni. Dan yang kelima, mualat. Yang kelima, mualat, berterusan, sunat. Tadi walaupun cakap tadi tak wajib kan? Tadi tak wajib. Dia tak wajib, tapi sunat, mualat, berterusan. Maksudnya dah mandi kepala, teruslah. Terus kepala, anggota badan yang kanan, anggota badan yang kiri. Kemudian anggota bawah badan. Kan? Bermula bawah pusat ni, kaki kanan, kaki kiri. Basuh secara berterusan. Sampai dah yakin seluruh air rata anggota badan, barulah selesai mandi wajib kita tadi. Dan tambahan yang keenam, mendahulukan anggota badan yang kanan berbanding yang kiri. Dia ada 5, tapi tambahan. So 6 lah, ada 6. 5 tadi apa? Yang pertama bismillah, yang kedua basuh tangan, yang ketiga wuduk, yang keempat usap ataupun gosok badan sebelum mandi. Yang kelima mualat, berterusan.
Mandi itu berterusan. Dan yang keenam, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Dulu kan yang kanan. Macam kita wuduk lah. Wuduk tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Okey. Catatan, ada sikit catatan. Haram jika membaca basmalah dengan niat tilawah ketika dalam keadaan berjunub atau berhadas besar. So, jangan niat tilawah, tapi sebaliknya niat itu adalah niat zikir. Kita baca bismillah tadi, zikir sahaja. Bukannya tilawah, membaca Al-Quran. Dan dalam idaman penuntut, ada ditambah lagi. Ditambah lagi berkenaan tentang sunat-sunat mandi wajib ini. Ustaz Muhyiddin cakap lagi. Dalam kitab Safinah An-Najah sebut ada 6 je. Tapi dalam kitab idaman penuntut, dia tambah lagi sunat-sunat mandi wajib. Ada berapa ni? Ada banyak juga. Okey, yang pertama hendaklah menghadap kiblat. Idaman penuntut tambah 1 je. Ada 6 tadi, idaman penuntut tambah 1 jadi 7. Tambah menghadap kiblat. Kemudian dalam kitab Takrirat Sadidah, tambah lagi. Ni banyak. Ni banyak. Ada 10. Okey. Tambahan yang pertama, bersiwak. Untuk gigi. Ni masih lagi sunat? Masih lagi sunat. Perkara-perkara sunat sebelum mandi wajib. Sunat bersiwak. Kemudian yang kedua, berdiri. Mandi dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, mahmadah dan istinsyak. Apa mahmadah istinsyak ni? Berkumur. Berkumur-kumur dan sedut air. Sedut air dalam hidung. Istinsyak. Sedut air dalam hidung. Yang keempat, kencing sebelum mandi jika mandi tersebut disebabkan oleh keluarnya air mani. Kencing dulu. Ni sunat. Kencing pun boleh jadi benda sunat tak? Ya, kencing pun dapat pahala. Untung jadi orang Islam. Yang kelima, membersihkan kotoran-kotoran yang ada atas badan. Buang daki, kan? Anggota badan. Bersihkan kotoran-kotoran yang ada atas anggota badan. Yang keenam, menyelat-nyelat rambut. Apa maksud menyelat? Ni, menyelat. Ni menyelat lah ni. Ni buatan ni. Menyelat rambut. Menyelat rambut. Kalau ada jambang, selat jambang. Kalau jambang panjang, selat jambang. Yang ketujuh, taslis. Taslis ni apa? Basuh 3 kali. Kepala 3 kali, badan belah kanan 3 kali, badan belah kiri 3 kali. Anggota badan kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Semua buat 3 kali. Yang ke-8, mandi dalam keadaan kubul dan dubur tertutup. Maksudnya pakai kain lah. Jangan mandi bugil. Pakai kain basahan. Jangan mandi bugil. Mandi dalam keadaan kubul dan dubur tertutup. Yang ke-9, air tidak kurang daripada 1 syak. 1 syak ni apa? Kalau kiraan modernnya, tak kurang daripada 3.2 liter. Mesti air yang digunakan untuk mandi lebih 3.2 liter. 3.2 liter banyak mana tak? Tak nampak juga. 3.2 liter, 3 liter, 2 botol air mineral besar tu. Tu 3 liter. Tambah 1 botol kecil, 150 liter. Sekurang-kurangnya, 2 botol besar, 1 botol kecil. Itu pun tak cukup. Baru 150. Dia nak 3.15. Cukup lah. 2 botol besar dan 1 botol kecil. Itu sekurang-kurangnya. Lebih, lakan ahsan. Tapi tak payahlah sampai membazir. Jangan sampai 1 tangki. Orang mandi seorang. Itu membazir, teruk sangat. Dan yang ke-10, mandi di tempat yang tidak kena percikan air. Mandi di tempat yang tidak kena percikan air. Apa maksud tak kena percikan air? Kalau bahasa orang dulu, mandi jangan mandi atas batu, jangan mandi atas simen, mandi atas tanah. So tanah tu dah serap. Mandi atas rumput, rumput tu dah serap. Air tadi tak percik balik naik atas badan kita. Kalau ada najis, dia tak terpercik balik naik atas badan kita. Mandi kat tempat yang tak kena percikan air. Bisa saya mandi kat tandas sini, tandas sekolah ni. Lantai mozaik. Dah tak ada pilihan mandi lah. Nak mandi dekat kebun sawit sebelah tu pula. Mandilah. Tapi pastikan sampai rata ke seluruh tubuh badan. Okey. Kemudian satu lagi. Dalam Kasyifah An-Najah, dia tambah satu lagi juga perkara wajib, perkara sunat. Ialah tidak meminta pertolongan orang lain kecuali diperlukan. Maksudnya boleh mandi sendiri lah. Tak payah ajak orang. Tak payah mandi berdua, tak payah.
Melainkan diperlukan ketika mana diperlukan. Contoh bagi orang sakit. Orang sakit katalah dia patah kaki. Dia patah kaki, kemudian dia mimpi, dia keluar air mani. Jadi nak pergi tandas payah. Kenalah minta tolong orang. Nak basuhkan bahagian belakang badan ke dia payah. Jadi kena minta tolong orang. Boleh minta tolong orang, tapi hanya dalam keadaan bila diperlukan. Dengan menjaga adab lah. Masih lagi menjaga adab. Tu jangan bugil tadi tu. Jangan dibugil. Pastikan tutup aurat. Sekalipun lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan lelaki, still auratnya antara pusat dengan lutut. Bukan pusat dan lutut. Lelaki dengan lelaki, apa salah pakai seluar pendek? Salah. Agama ajar, Islam ajar lelaki dengan lelaki ialah antara pusat dan lutut. Bukan pusat dan lutut. Jadi tak boleh, haram hukumnya pakai seluar pendek walaupun sesama dengan lelaki. Tak boleh, haram hukumnya. Kemudian sikit je. Last, perkara-perkara makruh ketika mandi wajib. Perkara-perkara makruh ketika mandi wajib. Perkara makruh boleh. Ada tadi tu wajib. Tadi tu banyak sunat, yang wajib dan sunat. Sekarang ni kita nak cerita pula benda makruh. Apa yang makruh? Yang pertama, makruh bila mana menggunakan air yang terlalu banyak. Jangan guna air terlalu banyak. Yang ini membazir. Jangan membazir. Makruh ketika mandi. Walaupun mandi. Alah mandi Ustaz, standard lah. Tapi jangan sampai membazir. Yang kedua, mandi pada air yang tidak bergerak. Yang ini diam. Ataupun kurang daripada 2 kolah. Kerana ada kemungkinan untuk air itu jadi air mustakmal. Apa air yang diam, air kolam, air tak bergerak ni? Air kolam swimming pool. Boleh tak boleh? Kan? Dia cakap, sebaiknya cari sumber air yang mengalir. Tambah pula kalau air tu memang air tak bergerak. Air 2 botol tadi tu lah. Kan? Nampak ada tadahan satu besen air ni lebih ni. Nak buat mandi. Air tu tak sampai 2 kolah pun. Kan? Jadi, makruh kita guna air tersebut. Melainkan betul-betul yakin, ni tadi memang saya yang tadah ni tadi. Lepas tu lepas tadah saya tutup. Kita boleh lah. Tak ada isu lah. Kan? Memang tadah 1 baldi ataupun 2 baldi. Satu baldi dah lebih lah kan. Dah lebih 2 botol tadi tu. Kan? Memang ini saya gunakan untuk mandi nanti. Memang kamu yakin tak ada masalah. Swimming pool boleh sebab dia besar. Dia lebih 2 kolah. Tapi air baldi lah. Air baldi ataupun air besin. Kemudian ada sedikit permasalahan tersebut dalam kitab Al-Iqna', orang yang berhadas harus mandi tanpa pakaian dalam tempat yang terlindung seperti dalam bilik air atau di hadapan orang yang boleh melihat auratnya iaitu mahramnya. Tetapi jika memakai kain basahan itu lebih afdal. Okey, sebut dalam Iqna', maksudnya orang yang mandi boleh mandi dalam keadaan tak berpakaian. Mandi bogel lah. Hukumnya sekadar harus sahaja. Hukumnya sekadar harus sahaja. Itu pun mesti di tempat yang orang lain tak boleh tengok. Dalam keadaan dia berhaluat. Dia seorang. Ataupun orang yang harus tengok aurat dia. Orang yang boleh tengok aurat masing-masing ni suami isteri je. Isteri kita nak mandi wajib, kita duduk sekali dalam tu. Boleh. Dia sebab suami isteri ni dia tak ada aurat sama mereka. Dia tak ada aurat. Okey. Seterusnya yang kedua, sunat berwuduk sebelum mandi wajib. Walau bagaimanapun jika wuduk terbatal semasa mandi wajib, umpamanya tersentuh kemaluan dan dubur dengan perut, tapak tangan atau jari tanpa berlapik, wajib dia berwuduk semula. Sunat wuduk. Tapi kalau wuduk tu terbatal, wajib untuk wuduk balik semula. Untuk habiskan mandi tadi. Tapi kalau daripada awal tak wuduk, mandi je lah. Mandi sahaja. Mandi sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah, esok pertemuan akan datang, kita akan sambung lagi dalam bab mandi sunat pula. Tadi mandi yang wajib. Ni nanti next kita nak sebut berkenaan tentang mandi sunat pula. Mandi sunat ni ada banyak ni. Ada berapa? Lebih 10 ni. Ada berapa belas. Kemudian, nak cerita pula berkenaan tentang keadaan yang dimaafkan untuk tidak ke masjid ketika hari Jumaat. Ada fasalnya. Bila mana belum mandi. Itu kita akan sembang dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu.
ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi sama-sama kita tangguh sebelum untuk majlis, sama-sama kita doa kepada Allah SWT agar majlis diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sampai berdengkur bang tidur. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, kau manfaatkanlah apa yang kami pelajari dan kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang banyak. Kau kurniakanlah kepada kami kefahaman yang luas. Ya Allah, kau faqihkanlah kami dalam agama. Ya Allah, kau faqihkanlah kami dalam urusan takwil agama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.